المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, yang saya hormati pengurusi serta barisan AJK Musalla Asy-Syifa, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, penduduk-penduduk sekitar Musalla Asy-Syifa, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah pertama-tamanya kita merafa'kan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya pada kita yang tidak putus-putus, yang kita terima sejak kita lahir sehingga kita berada pada hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan mereka yang banyak bersyukur kepadanya. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju redha Allah Subhanahu wa taala dan jalan-jalan untuk menyelamatkan diri kita daripada beritan tipu daya iblis. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan umat baginda dan dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdausi kelak. Baik tuan-tuan puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung kuliah kita dalam kitab Talbisu Iblis, beritan tipu daya iblis, yang kita dah baca sampai kepada tajuk Muslihat Iblis dalam haji. Ini tajuk Muslihat Iblis dalam ibadah haji, muka surat 218. Kita berhenti setakat tajuk tersebut pada kuliah kita yang terakhir. Dan kita dah baca sedikit sebanyak beberapa petikan ayat daripada kitab tajuk Muslihat Iblis dalam haji ini. Kata Ibnu Jauzi, ada kalanya seseorang meninggalkan satu kewajipan kerana hendak melaksanakan haji. Ada ketikanya bila mana seseorang tu dia nak buat haji, mengerjakan haji, dia meninggalkan kewajipan yang wajib, yang fardu ke atas dirinya, semata-mata nak membolehkan dia pergi haji. Ini termasuk dalam beritan tipu daya iblis. Yang demikian ini salah. Contohnya apa dia? Apa lagi bila mana dia tidak mendapatkan restu orang tua. Bila mana dia nak pergi haji tapi dia tak mendapatkan restu orang tua. Restu orang tua ni bukanlah menjadi syarat untuk kita pergi haji. Tapi restu orang tua ni bermaksud bila mana kita sebagai anak, kita ni menjadi kewajipan kita ni menjaga ibu bapa kita. Wajib jaga ibu bapa kita. Jadi kalau kita pergi haji dengan mengabaikan tanggungjawab kita menjaga ibu bapa kita, kalau kita pergi haji tak ada orang jaga mak ayah kita contohnya, maka tak boleh lah kita meninggalkan satu kewajipan kerana nak melaksanakan ibadah haji. Ni satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Kalau kita tahu ibu bapa kita ni, kalau kita tak ada ibu bapa kita ni, boleh jadi merempak, boleh jadi tak ada orang jaga. Jadi tangguh dulu, boleh tangguh dulu. Apatah lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, zaman sekarang ni kadang-kadang mak ayah ni mengadu pusat zakat sebab tak cukup duit. Banyak kes-kes yang kita terima. Contohnya dekat pusat-pusat zakat, kita tanya anak kerja apa makcik? Anak kerja besar-besar, hebat-hebat, 3 orang anak kerja hebat-hebat, tapi mak ayahnya merempat. Mak ayahnya merempat sampai terpaksa pergi pusat zakat minta duit zakat. Dia orang ayah tu billah. Sedangkan menjadi kewajipan anak tu untuk jaga mak ayah ni. Tak boleh bagi 1,000 seorang sebulan pun bagilah, setakat yang dia boleh hidup. Kadang-kadang mak ayah yang dah tua ni, dia bukan nak beli kereta mewah pun. Dia bukan nak pergi melancong sangat pun. Dia nak hidup je. Nak hidup, nak cukup makan minum dia. Tak ada lah. Dia ni terpaksa pergi meminta-minta dengan jiran. Tak ada lah. Dia terpaksa pergi pusat zakat minta zakat tuan-tuan. Walhal anak ni hidup kaya raya mewah. Ni contoh. Jadi kalau yang dalam keadaan begini, dia pergi haji dalam keadaan begitu mengabaikan ibu bapa dia, maka sebenarnya dia telah melakukan satu kesalahan. Ini sebagaimana kata Ibnu Jauzi, salah. Yang demikian ini salah. Ini termasuk beritan tipu daya iblis. Sepatutnya dia kena jaga mak ayah dia tu betul-betul.
barulah dia pergi haji. Kalau dia tak dapat pergi haji kerana menjaga mak ayah dia pun, insya-Allah Allah berikan ganjaran yang sebaiknya untuk dia kerana menjaga mak ayah yang dah tua ni, yang dah uzur ni. Baik. Kemudian atau ada kalanya seseorang berangkat haji tapi dia masih mempunyai hutang atau satu kezaliman. Dia berangkat pergi haji tapi rupa-rupanya dia masih lagi mempunyai hutang yang belum dijelaskan. Hutang ni bermaksud hutang yang bukan hutang yang, kalau kita zaman sekarang ni, hutang yang terancam. Contoh zaman kita sekarang ni, kita buat pinjaman dengan bank potong gaji bulanan kita ni. Guna biru angkasa contohnya, potong 500 bulan. Hutang kita ada 50,000, bank potong 500 bulan contoh. Jadi kalau dalam keadaan macam ni, boleh tak kita pergi haji? Boleh, tak ada masalah. Pasal memang pembayaran tu pembayaran berjadual. Pembayaran berjadual. Mana kalau kita pergi haji pun tak jejas hutang kita tu. Memang hutang kita tu terbayar. Terbayar. Yang masalah sekarang ni, dia pergi haji tapi dia tahulah kalau aku pergi haji ni aku tak dapat nak bayar hutang. Ni masalah. Ataupun dia bawa tak ingat, bawa lupa hutang dia. Ni ada juga. Berhutang dengan kawan, berhutang dengan jiran, berhutang dengan keluarga. Tiba-tiba dapat pergi haji, ataupun orang ajak dia pergi haji, jom pergi haji swasta 30,000. Kau nak tak? Okey, boleh 30,000. Pergi haji yang swasta 30,000, 40,000. Hutang member 2,000 tak bayar-bayar. Jadi ini termasuk beritan tipu daya iblis. Pergi haji tapi masih lagi mempunyai tunggakan hutang yang belum dijelaskan, sedangkan dia mampu untuk bayar hutang tersebut. Yalah, pergi haji swasta bayar 30,000, 40,000 boleh. Tapi nak bayar hutang 2,000, 3,000 tak boleh. Ni contohnya. Ataupun dia melakukan satu kezaliman. Dia pergi haji dalam keadaan dia masih mempunyai kezaliman yang belum dia minta maaf, minta ampun ataupun pulangkan kezaliman tersebut. Contohnya ambil harta orang. Ini contoh bagi orang yang pergi haji pakai duit anak yatim. Ini bahaya ni. Dia jaga anak yatim, tapi rupa-rupanya bila dapat panggilan haji ataupun orang ajak dia jom pergi haji, dia tengok duit anak yatim yang dia jaga ni banyak dalam akaun bank, dia somlap duit tu pergi haji. Menzalimi hak harta anak yatim. Ni termasuk dalam kezaliman. Ni ramai di kalangan kita. Kadang-kadang kita dengar kisah-kisah. Baru-baru ni ada yang viral sampaikan, dia cerita anak yatim ni mak saudara ambil alih harta mak ayah dia ni sampai dia ni terbuang duduk kat kampung dengan nenek. Duduk kat kampung dengan nenek. Dan dia tak tahu apa jadi. Bila mana dia besar masuk universiti, dia dapat tahu cerita dia. Dia tanya balik mak saudara tengok habis dah harta. Mak ayah dia ni kena makan dengan mak saudara dia ni. Akhirnya baru ni kes mahkamah. Dia bawa kes. Dia belajar undang-undang pula. Kebetulan sama belajar bidang undang-undang. Bawa kes ke mahkamah. Akhirnya mahkamah perintahkan mak saudara ni kena bayar balik segala harta yang dia makan, harta yang dia ambil tanpa kebenaran tersebut kepada anak yatim ni. Ni tuan-tuan puan ada rahmat sekalian, ni benda macam ni bahaya. Sebab tu lah tuan-tuan, benda haram ni ada dua jenis kata para ulama, haramun bi'ainihi dan haramun bikasbihi. Harta yang kita makan ni tuan-tuan ada dua jenis kalau benda tu haram. Haramun bi'ainihi, haram dengan sebab ainnya, benda tu sendiri haram, tak boleh. Kalau kita buat juga, makan juga, kita kena pulangkan balik. Iaitulah harta-harta curi, harta-harta rampasan, harta yang kita scam orang, tipu orang. Ini termasuk haramun bi'ainihi, haram pada ainnya. Adapun haramun bikasbihi, haram, harta ni haram kerana penat lelah kita. Kita dapat gaji sebab kita kerja, tapi kita kerja tu pada melibatkan benda yang haram. Contohnya kita bawa lori, kita hantar arak pergi kilang. Arak contoh. Kita hantar daging babi contohnya pergi tempat proses. Contohnya. Jadi kita bekerja tu kita dapat gaji. Gaji tu dikira haramun bikasbihi, haram dengan penat lelah, disebabkan penat lelah. Dia kerja pada benda yang tak sepatutnya. Jadi kalaulah ni contoh. Kalaulah si fulan ni dia nak pergi haji macam mana? Dengan harta haram ni, dua jenis haram ni macam mana?
Kalau haramun bi'ainihi, kata para ulama, dia kena pulangkan balik. Banyak mana dia curi, banyak mana dia makan, banyak mana dia rampas, ambil hak orang lain, dia kena pulangkan balik. Ni tuan-tuan, ni bahaya ni. Kalau dia pergi haji juga, maka dia pergi haji dengan duit haram lah. Tapi kalau dia pergi haji dengan duit haram, bikasbi, haram dengan sebab penat lelah yang dia dulu zaman muda dulu kerja, tapi kerja dia tu ada terlibat dengan benda haram, macam mana nak buat? Dia bersedekah. Bersedekah setakat yang dia mampu. Dia tahu kalau benda tu hasil tu daripada hasil yang haram, sedekah duit haram tu. Jangan dia guna untuk pergi haji dengan duit haram tersebut. Kalau tak tahu, minta taubat, minta ampun, taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersedekahlah sekadar yang mampu. Ni tuan-tuan, kan beza. Haram dengan sebab ain, pada harta tersebut haram pada ainnya, ataupun harta tersebut haram disebabkan penat lelahnya. Beza. Kalau disebab ain dia, pasal benda tu bukan milik dia, maka dia kena pulangkan. Tapi kalau haram disebabkan kasb, penat lelah dia kerja dulu dapat gaji, tapi rupanya kerja dia tu ada terlibat sikit dengan benda-benda haram, maka dia kena bersedekah. Sebab dia nak pulangkan, tak ada nak pulangkan siapa, tak tahu nak pulangkan siapa-siapa. Ni tuan-tuan. Begitu juga tuan-tuan, kalau kita ada satu kes tu, dia cerita ayah dia ni mati, tinggalkan harta pusaka. Harta pusaka mak ayah dia ni, dia kata, ustaz, ada duit haram, saya tahu ada duit haram pada harta pusaka ayah saya ni, macam mana nak buat ustaz? Saya tanya, haram tu haram ain ke haram kasb? Kalau duit harta pusaka, contohnya ayah kamu tinggalkan duit 30,000, contohnya 20,000 tu hasil dia menipu orang, ambil duit orang ataupun 20,000 tu dia curi duit orang, maka harta pusaka yang dia tinggal 30,000 tu, 20,000 tu kamu kena pulangkan balik kepada orang yang ayah kamu ambil duit tu. Tu maksud haramun bi'ainihi. Tapi kalau ayah kamu meninggal, harta yang dia tinggalkan memang kamu tahu ada sedikit syubhat haram pada harta tersebut, tapi haram sebab apa? Haram kerana ayah aku dulu kerja kilang arak, contohnya. Ayah aku dulu kerja jadi driver, driver bawa arak, contohnya. Jadi tak tahu dah berapa banyak dah yang tercampur dalam duit harta pusaka ayah aku ni. Macam mana nak buat? Boleh bagi. Sebab kamu ambil tu berdasarkan sebab pewarisan, bukannya kamu ambil kerana menumpang sekaki benda haram, tak. Yang berdosanya ayah kamu tu. Tapi dah ayah kamu dah meninggal, duit tu jadi harta pusaka, jadi kamu ambil itu kerana pewarisan. Pewarisan boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cumanya kalau dapat sedekah sikit, ambillah sedekah sikit. Tapi selepas dibahagi-bahagikan, lepas dibahagikan kepada waris-waris yang berlayak. Ni beza tuan-tuan. Sebab tu beza ni, haram dengan sebab ain ataupun haram dengan sebab kasb. Jadi kalau kita haram, duit haram tu kerana kita rampas harta orang, ambil tanah orang, ambil duit orang, ni kena pulangkan balik. Tak ada cara dah. Kita bertaubat macam mana pun kena pulangkan balik kepada pemilik asal. Tapi kalau haram tu kerana penat lelah kita cari makan, cari rezeki, kerja kat hotel, kerja dekat kedai jual arak dan contohnya, kita nak pulangkan, tak ada dah nak pulangkan siapa duit tu. Sebab tu duit gaji kita. Sedekah lah. Sedekah sebahagian daripada duit gaji tersebut untuk membersihkan. Kita bertaubat dan kita bersihkan harta kita tu kepada orang-orang yang miskin dan sebagainya. Ni tuan-tuan beza. Jadi kalau dia pergi haji dengan melakukan kezaliman, maka kalau kezaliman tu melibatkan hak orang lain, dia kena pulangkan hak tersebut. Jangan kita bermudah-mudah. Ni bahaya ni tuan-tuan. Ataupun mungkin dia pergi haji hanya sekadar untuk jalan-jalan. Di zaman kita banyak sekarang ni, pergi haji pasal jalan-jalan, nak upload dekat konten nak upload dekat TikTok, nak upload dekat Facebook. Ni tuan-tuan, ni termasuk dalam belitan tipu daya iblis. Kita pergi haji ni niat kerana nak mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bersihkan diri kita daripada dosa, daripada noda sepanjang hidup kita ni. Kita dah buat banyak salah kita ni, kita anggaplah haji kita haji yang terakhir sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zaman kita sekarang ni, kita tak apa, aku pergi haji ni, tahun depan aku pergi haji lagi. Ni masalah kita sekarang ni. Sebab tu kita nampak mudah-mudah ni.
Zaman sekarang ni pergi umrah ke pergi haji ke mudah aja. Beli visa. Kalau umrah tu lagi lah, buat visa pelancong. Bayar visa pelancong 800, beli tiket kapal terbang, dah jalan pergi. Pergi sendiri. Ni contoh. Baik. Jadi dia pergi haji ataupun mungkin dia pergi haji hanya sekadar untuk jalan-jalan, ataupun dia menunaikan haji dengan harta yang meragukan halal haramnya. Dia pergi haji dengan harta yang diragui kehalalan, mana status halal haramnya. Kita tak tahu banyak mana kita terlibat dengan sumber-sumber yang haram. Contohnya, kalau tuan-tuan ambil duit KWSP contohnya, dah habis, dah pencen ambil duit KWSP. Duit KWSP pula Allah, bukan yang Islamik punya KWSP. Macam yang Dr. Zaharuddin sebut, ada ramai lagi penyimpan di KWSP yang Muslim masih lagi kekal dengan KWSP yang konvensional, tak bertukar kepada KWSP yang patuh syariah, pelaburan. Jadi bila dia ambil tu, kalau ada benda yang diragui halal dan haramnya, maka dia kena usaha untuk bersihkan harta tersebut. Jangan kita ambil, tak apa dah rezeki. Jangan tuan-tuan rumah dia rahmat sekalian. Duit haram ni kadang-kadang tak lekat lama. Tak lekat lama. Biasalah duit haram ni kadang-kadang ada je benda dalam hidup kita ni. Tiba-tiba kita rosak, tiba-tiba rumah terbakar, tiba-tiba ni kadang-kadang benda berlaku pada kita. Kita boleh, Allah, aku ni setiap dapat, saya ni ustaz, setiap kali dapat duit je ada je benda. Setiap kali dapat duit je ada je benda. Kena tengoklah muhasabah, macam-macam. Baik, ataupun mungkin di antara mereka ada yang ingin mendapat gelaran haji semata-mata. Pergi haji semata-mata nak dapatkan gelaran haji. Pasal bila ada gelaran haji ni orang hormat sikit. Kat kampung orang panggil tuan haji. Maka ni tuan-tuan, niat yang tak baik. Niat yang tak baik, yang tak sesuai. Macam mana nak tahu bila mana orang tak panggil dia haji, tak panggil dia hajam, dia marah. Tu tanda lah tu. Tanda niat yang tak berapa betul. Bila mana pergi haji semata-mata ingin mendapatkan gelaran haji. Baik, kebanyakan di antara mereka tidak mempedulikan kewajipan taharah dan solat selagi dalam perjalanan. Lalu mereka berkumpul di sekeliling Kaabah dengan hati yang kotor dan badan yang tidak bersih. Ni yang kita dah cerita, bagaimana ada sebahagian kita ni pergi haji, naik kapal terbang, pergi haji tapi semayang tak jaga, wuduk tak mana. Kalau tak apa, keuzuran, ada keuzuran musafir, masyaqqah. Musafir masyaqqah pun kena semayang juga. Kena semayang, bukan tak tinggal apa, bukan tinggal semayang. Dia nak pergi haji tapi semayang tinggal. Ni termasuk dalam beritan tipu daya iblis. Tak mempedulikan kewajipan taharah. Taharah ni kebersihan diri dia ni daripada najis, kencingnya, daripada kebersihan hadasnya, tak peduli. Kemudian semayang pun dia tak peduli. Tak apa, selagi dalam perjalanan tak apa, tak semayang, nanti sampai ke Jeddah nanti kita qadha. Ada yang macam tu. Sampai Jeddah nanti kita qadha. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati sekalian, kita kena usaha untuk solat walau dalam keadaan apa pun. Baik, iblis memperlihatkan gambaran haji kepada mereka dan memperdayakan mereka. Ni beritan tipu daya iblis kepada orang yang mengabaikan kewajipan taharah dan solat ketika mana dalam perjalanan pergi haji. Okey, kemudian tuan-tuan puan-puan kena titik kat situ, dan memperdayakan mereka, titik. Bahawa tu potong. Ni salah terjemahan. Titik, kemudian bahawa potong, kemudian maksud, bermula dengan maksud. Maksud dari haji adalah mendekatkan diri dengan hati, bukan dengan badan semata. Kerana itu harus dilaksanakan atas dasar takwa. Ni kata Ibn Jauzi. Haji ni tujuan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan hati. Ni hati ni biar betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi haji apa kalau semayang tak apa, semayang tinggal. Pergi haji apa kalau najis pun tak reti nak jaga. Jadi pergi haji ni kita nak dekatkan diri kepada Allah, terutamanya hati kita ni biar jadi hati yang bertakwa kepada Allah. Kerana itu harus dilaksanakan atas dasar takwa. Kerana haji itu perlu dibuat berasaskan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ambil mudah. Pergi haji semata-mata nak pergi melancong. Pergi haji semata-mata nak dapatkan gelaran haji. Pergi haji semata-mata
kerana menggunakan duit harta haram orang lain, menzalimi orang. Ni bukan tujuan pergi haji ni. Baik, berapa banyak orang yang menunaikan haji ke Mekah kerana hendak menghitung bilangan hajinya? Kerana nak menghitung bilangan hajinya. Ni zaman dulu. Kita cerita zaman dulu, ulama-ulama dulu, salafus salih dulu, dia kadang-kadang dia bergilir. Okey, tahun ni kita pergi berjihad pada jalan Allah, tahun depan kita pergi haji, tahun seterusnya kita gilir, kita pergi berjihad pada jalan Allah, tahun selepas tu kita pergi haji. Dia gila-gila. Tahun ni jihad, tahun depan haji, tahun ni jihad, tahun depan haji. Dia gila-gila macam tu. Tapi masalahnya ada di kalangan mereka ni yang hendak menghitung bilangan hajinya, seraya berkata, aku sudah pernah wukuf sebanyak 20 kali. Aku dah wukuf dekat Arafah tu 20 kali dah. Dia cakap dengan penuh takabur, penuh sombong. Act dia, alah aku dah 20 kali dah pergi haji. Dahsyat. Zaman kita payahlah nak pergi haji 20 kali tu. Payah. Zaman dulu ya boleh jadi. Tapi zaman kita ni umrah lah. Umrah ni kadang-kadang tiap-tiap tahun umrah, tiap-tiap tahun umrah. Bukan tak bagus, bagus. Tapi tuan-tuan dan puan rahmatan sekalian, yang keutamaannya ialah kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia kata memberi makan kepada jiran yang lapar lebih baik, lebih utama daripada pergi umrah. Dia kata pergi umrah ni hukumnya sunat. Jiran kita yang lapar sebelah rumah kita ni, kita tahu dia lapar, tak cukup makan, anak-anak dia merengek malam-malam tak cukup makan, kita pergi umrah. Dengan duit kita 6,000, 7,000 pergi umrah. Jiran sebelah kita lapar, tak cukup makan, maka kata Yusuf Qardawi, memberi makan itu lebih utama daripada pergi umrah. Kadang-kadang kita duk penting. Pasal apa? Pasal umrah tu untuk diri kita, manfaatnya hanya untuk diri kita semata-mata. Tapi bila kita bagi makan kepada orang, itu manfaatnya lebih besar. Anak dia pun dapat makan, dia, isteri dia dapat makan, tipe. Tapi kalau kita pergi umrah 7,000 kita seorang je lah. 7,000 kita seorang, dia melantak kat hotel kat Mekah. Melantak kat hotel kat Mekah. Tapi dengan 7,000 tu macam-macam kita boleh bagi kepada orang yang susah, orang yang tak cukup makan. Jadi daripada kita duk pergi umrah tiap-tiap tahun, kata Yusuf Qardawi ini lebih utama untuk kita bagi makan kepada orang yang memerlukan. Jadi kena tengok tuan-tuan dan puan. Tama-tama kalau haji, kalau kita dah pernah pergi haji contohnya, kemudian nak pergi haji yang swasta pula, yang harga 40,000, 50,000 contohnya. Kalau ada di kalangan ahli keluarga kita yang susah, yang perlukan bantuan, tapi kita tak pedulikan mereka, maka kita ni telah gagal mengutamakan benda yang utama. Ni. Baik. Jadi tak perlu berbangga. Mana tak perlu berbangga, aku dah wukuf dekat Arafah 20 kali. Tak payah. Tak ada kelebihannya. Kalau berbanding kalau dia menolong orang yang susah. Sebab haji yang wajib bagi seorang kita ni, setiap kita ni sekali seumur hidup. Wajib dah. Mana kalau kita dah pergi haji sekali seumur hidup, dah lepas dah tanggungjawab kita, rukun Islam kita dah sempurna dah, cukup, komplit. Jadi kalau kita ada duit 50,000, 60,000, sedangkan di kawasan kejiranan kita ni, masyarakat kita ni ada orang susah, ada orang tak cukup duit nak hantar anak pergi belajar, anak dia nak masuk universiti pun tak cukup duit. Contohnya, kita ada 50,000, 60,000 nak pergi haji. Haji kita pula haji yang kali ketiga dah. Contohnya. Maka lebih baik kita bantu orang yang susah berbanding pergi haji beberapa kali. Baik, berapa banyak orang yang pergi ke Mekah tetapi mereka justru mengabaikan solatnya, berlaku curang dalam timbangan ketika berjual beli dengan anggapan bahawa haji yang dilaksanakannya dapat menghapuskan dosanya. Ini sama juga. Berapa banyak orang pergi haji, tapi haji itu tak memberi bekas, tak memberi kesan kepada hatinya, sehingga dia ni tergamak mengabaikan solat. Balik daripada haji pun semayang lewat-lewat waktu, kan? Patutnya dah pergi haji tu, balik pada haji tu, jagalah semayang tu. Semayang tu awal waktu, semayang berjemaah. Tapi dia balik haji pun sama macam tu juga. Sama macam tu, mengabaikan solatnya, berlaku curang dalam timbangan, menipu dalam timbangan. Balik haji pun duk niaga, kaki menipu juga. Sama juga. Scam orang juga. Buat travel pun scam orang kadang-kadang.
Ni banyak kes macam tu. Buat travel tapi scam orang. Masalahnya token dia tu tuan haji, panggil tuan haji. Ni contoh yang tak sepatutnya berlaku. Jadi sepatutnya bila kita pergi haji ni, keadaan kita tu lebih baik berbanding sebelumnya. Pastikan kehidupan kita selepas tu lebih baik daripada sebelumnya. Baik, di antara mereka ada yang mengada-adakan manasik baru di luar ketetapan syarak, seperti berpura-pura ihram tetapi membuka salah satu pundaknya, dan dia tetap seperti itu hingga beberapa hari dibakar terik matahari sehingga kulitnya rosak. Dan ada juga yang berhias semasa haji. Ni tuan-tuan, mengadakan manasik baru maksudnya dia membuat-buat satu rukun baru ataupun satu ibadah, satu cara haji yang baru. Pandai-pandai sendiri. Buat masa pergi haji tu. Seperti berpura-pura ihram. Nak tunjuk pada orang dia ni dalam keadaan ihram. Berpura-pura ihram sedangkan dia bukan dalam keadaan ihram. Ni contohnya. Dan membuka salah satu pundak. Buka salah satu pundak. Ihram ni buka pundak, maknanya bahu kita ni masa tawaf tu. Sunat lah. Sunat. Orang lelaki ni buka sebahagian. Tapi bukan semua setiap masa macam tu. Dia ada sebagai orang setiap masa 24 jam. Dengan pundak apa, dengan bahu ni terdedah. Sampai dibakar oleh teriknya matahari sehingga kulitnya rosak. Nak tunjuk dia ni kuat ibadat. Sentiasa biarkan bahu dia ni terbuka walaupun kena terikat cahaya matahari yang terik. Sampai terbakar, tak apa, asalkan orang nampak aku ni kuat ibadat. Ni contoh beritan di budaya iblis yang tak sepatutnya. Cuma zaman kita sekarang tuan-tuan, ada undang-undang baru dekat Saudi ni, tak boleh tawaf dekat tingkat bawah melainkan dalam keadaan berpakaian ihram. Kan? Jadi ada jemaah kita ni dia berpura-pura pakai ihram, kain ihram, pasal nak tawaf dekat tingkat bawah. Kan? Macam mana hukumnya? Boleh ke tak boleh? Kita berpura-pura berihram sebab nak dapat tawaf dekat tingkat bawah. Kalau tak pakai ihram nanti kena tawaf tingkat atas. Tingkat atas ni jauh. Penat. Macam mana? Yang pertamanya, sebaiknya kita ni bila beribadah tak payahlah menipu. Tak payahlah. Walaupun kita kata ni demi maslahah, tapi apa yang dibuat oleh kerajaan Saudi pun demi maslahah juga. Demi keutamaan, mengutamakan orang yang memang dalam keadaan ihram untuk memudahkan urusan mereka ni tawaf di bahagian bawah. Jadi orang yang bukan dalam keadaan ihram, mana dia ni bukan datang masuk ke Mekah, ke Masjidil Haram tu, dah selesai dah umrah dia, dah selesai dah. Tapi saja nak tawaf tingkat bawah ni. Jadi dia pun berpura-pura pakai ihram. Jadi tak sepatutnya berlaku menipu dalam keadaan beribadah ni. Menipu. Tapi memanglah kalau kita dah tua tak larat nak tawaf. Saya dulu pernah saya tawaf tingkat 3 tu, tingkat atas tu. Dekat sejam juga lah, sejam. Sejam tu pun kita masa tu muda lagi. Masuk baru 20-an. Tawaf tingkat atas tu sejam lebih kurang. Penat, memang penat lah. Sejam pusing. Tingkat atas tu, tengah-tengah panas pula tu. Tengah-tengah panas. Tapi apa boleh buat, pasal bawah tu penuh. Zaman kita sekarang lagi lah, kerajaan Saudi dah tetap dah. Dan bawah ni hanya untuk orang yang dalam keadaan ihram je. Yang nak buat umrah boleh tawaf kat bawah. Kalau nak bawa kalau bukan dalam keadaan ihram kena tawaf dekat atas. Maka kita kena ikutlah. Jangan kita berpura-pura pakai kain ihram semata-mata nak tawaf dekat bawah. Sekarang ni pula ada kereta haji yang lepas. Ada kawan saya dia berkhidmat dalam tabung haji travel tu. Cerita musim haji lepas lah, dia kata jemaah kita ni nak tawaf tingkat bawah tapi tak lepas. Pasal bukan dalam keadaan ihram ni. Kemudian jemaah haji ni kata tak apalah, kita naik kereta skuter lah. Tawaf tingkat atas tak apa. Naik skuter tu. Pergi cari kat mana nak ambil skuter tu, tuan-tuan. Cari pusing nak ambil kat mana ni, tempat kat mana, order kat mana. Sekali dah jumpa dia kata kena queue, tunggu beratur. Ramai sangat. Kata tunggu 6 jam tunggu. 6 jam tunggu.
Akhirnya jemaah tu kata, "Ustaz, kalau kita tawaf tadi habis dah." Kata. Kalau kita tawaf dah selesai dah. Tunggu 6 jam baru dapat. Ya tuan-tuan. Jadi tak apa. Tawaf ni bukannya kita, tuan-tuan, kalau kita penat kita boleh berhenti sekejap. Tawaf ni kalau kita penat kita boleh berhenti sekejap. Tak larat berhenti sekejap. Nak pergi bilik air pun boleh. Kemudian masuk balik. Masuk balik, sambung balik. Boleh, tak ada masalah tawaf ni. Dia bukan macam semayang. Semayang berhenti, kena semayang balik lah. Tak, tawaf ni kita tawaf, dua tawaf, 3 tawaf, kemudian kita penat ataupun kita nak pergi bilik air. Okey, berhenti sekejap, putuskan sekejap. Pergi bilik air. Habis masuk balik, sambung balik. Boleh sambung je, tak payah ulang balik daripada kali putaran yang pertama, tak payah. Baik. Jadi ada di kalangan mereka ni yang berpura-pura melakukan manasik yang baru pada waktu haji di luar ketetapan syarak, seperti berpura-pura ihram dan sebagainya. Dan ada juga yang berhias semasa haji. Ni tuan-tuan. Ni berlaku baru ni. Makcik-makcik daripada sebuah negara tu, selesai buat haji dia boleh berjoget pula. Selesai dah buat haji ni dia berjoget sama-sama perempuan tu, joget depan orang. Dah selesai, ye hora-hore ye. Ni tuan-tuan, apa benda tak tahu nak cakap. Pergi haji tu bagus dah, selesai haji tu bagus dah. Lepas tu berjoget pula dah. Dah selesai haji. Dia tak sepatutnya berlaku. Baik. Kemudian daripada Ibnu Abbas, beliau pernah melihat seorang lelaki melaksanakan tawaf di sekeliling Kaabah sambil membawa sebuah tongkat atau yang sejenisnya. Maka beliau mematahkan tongkat itu. Ini tuan-tuan, Ibnu Abbas sahabat Nabi, dia pernah tengok seorang lelaki tawaf dalam keadaan pegang tongkat. Dalam keadaan pegang tongkat. Maka beliau ambil tongkat tu, patahkan tongkat tu. Dia punya marah tu. Sebab orang tu muda. Bukannya orang tua, orang muda. Tapi pegang tongkat. Sebab apa? Sebab orang dulu dia nak dapatkan penghormatan. Bila pegang tongkat ni orang hormat, orang bagi laluan. Orang bagi laluan. Jadi dia ni nak dapatkan penghormatan. Jadi tawaf tu pegang tongkat, jadi orang pun bagi laluan. Jalan. Apa dia ni muda bukan tua pun. Maka Ibnu Abbas ambil patahkan tongkat tu. Ni tuan-tuan, rumah dia rahmat sekalian. Kadang-kadang macam tu lah, kadang-kadang kita nak speciality. Speciality. Walhal kita tak layak mendapatkan benda tersebut. Hadis ini mengandungi larangan melakukan hal yang bermacam-macam dalam agama, sekalipun dimaksudkan untuk ketaatan. Walaupun kita untuk ketaatan, tapi ketaatan tu buatlah ikut cara Nabi SAW. Baik, selesai masalah haji. Tajuk yang seterusnya, muslihat iblis dalam masalah tawakal. Muslihat iblis dalam masalah tawakal. Iblis memperdayakan segolongan orang yang mengaku bertawakal, lalu mereka berpergian jauh tanpa membawa bekal. Kerana mereka menganggap tindakan seperti ini termasuk tawakal. Tentu sahaja mereka itu salah. Tawakal ni maksudnya kita menyerahkan untuk nasib kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakil, daripada perkataan wakal. Apa wakala ni? Taukil. Kita mewakilkan apa nak jadi dalam kehidupan kita ni, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tawakal. Tapi tawakal yang Islam ajar ni ialah kita usaha dulu, baru kita tawakal. Usaha dulu kemudian baru kita tawakal. Seperti mana kisah yang berlaku zaman Nabi dulu. Dia datang jumpa Nabi dekat masjid, Nabi bawa unta. Kemudian unta tu dia biar je, tak tambat unta tu. Lalu Nabi tanya, unta mana? Unta hilang. Kat mana? Tadi aku bertawakal ya Rasulullah, tapi unta aku hilang. Nabi sebut apa? I'qilha wa tawakkal. Ikat. Ikat unta dulu kemudian tawakal. Bukannya tinggal unta tu. Macam kita lah, tinggal kunci dekat kereta. Tinggal kunci kat kereta, tawakal tak apalah. Ni tuan-tuan. Baru ni saya pergi kuliah dekat masjid dekat Shah Alam. Tengah-tengah kuliah tuan-tuan, tengah-tengah kuliah. Tengah-tengah kuliah tu berlaku kecurian barang dalam kereta jemaah. Lepas kuliah tu dia ada buat jamuan. Masa jamuan tu pengurusi masjid, Ustaz, tadi masa Ustaz tengah kuliah ada berlaku kecurian pada jemaah ni. Dia letak barang dalam kereta tapi tak kunci kereta. Letak barang dalam kereta tak kunci kereta. Pasal dia fikir tak apa, sekejap je datang semayang je. Datang semayang sekejap.
Kebetulan ustaz ada, biasalah. Ada budak-budak yang untungnya dapat tangkap CCTV. Dapat tangkap CCTV. Jadi ada budak ni dalam CCTV tersebut, dia buka satu-satu kereta, dia try buka. Maknanya dia cuba nasib. Cuba nasib, buka satu, buka tak dapat, buka tak. Sampai kat kereta tu buka dapat. Buka dapat, ada barang pula dalam kereta tu. Laptop dan sebagainya, habis. Dia kadang-kadang dia cuba nasib dapat kat dia. Ya tuan-tuan puan dia rahmat sekalian, ni kata tawakal ni kena usaha dulu, kunci dulu. Jangan salahkan orang kalau kita kita sendiri tak kunci, kemudian barang hilang. Ni tuan-tuan. Jadi tawakal dalam Islam ni kena usaha dulu, jaga barang kita tu. Kemudian baru bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seseorang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, aku hendak pergi ke Mekah atas dasar tawakal tanpa membawa bekal. Dia kata aku nak pergi ke Mekah, tapi aku tak bawa bekal. Aku tawakal je pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Imam Ahmad berkata, kalau begitu pergilah sendirian tanpa ikut rombongan. Imam Ahmad berkata, kalau macam tu boleh, pergi sendiri. Jadi orang tu jawab apa? Tak boleh, aku ikut bersama mereka. Jadi Imam Ahmad berkata, apakah dengan bergantung pada bekal orang lain itu engkau juga menyebut tawakal? Mana? Imam Ahmad kata kalau nak buat macam tu pergi sendiri. Tapi kata tak nak, saya nak pergi ramai. Dan jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun kata, kalau pergi ramai, lepas tu kamu bergantung kepada bekal orang lain, tu bukan tawakal tu. Tu bukan tawakal. Tu menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Ni tuan-tuan puan-puan dia rahmat sekalian. Kadang-kadang kita ni bertawakal, kita fikir kita tak nak usaha apa-apa, kita serah pada Allah. Masalahnya kita menempel dengan orang. Menempel dengan orang. Orang lain bawa bekal pergi haji, kita tangan kosong pergi haji. Kemudian makan bekal orang. Jadi itu bukan tawakal. Itu menyusahkan orang. Menyusahkan orang. Jadi bukan begitu untuk konsep tawakal. Ni tuan-tuan puan-puan dia rahmat sekalian. Ni berapa banyak kadang-kadang kita macam tu juga. Ada kawan saya tu cerita, dia pergi bercuti kat Pulau Pinang. Dia kata, ingatkan pergi bercuti ramai-ramai ni, pakat-pakat pergi bercuti ni masing-masing nak tong-tong lah, sikit seorang. Apa dia kata apa? Duit minyak saya bayar ustaz, duit hotel saya bayar ustaz. Minyak kereta pun saya bayar, duit hotel pun saya bayar ustaz. Balik tu semua senyap je ustaz. Seorang pun tak cakap apa. Menyesal saya pergi bercuti ustaz. Menyesal saya pergi bercuti ustaz. Dia ingat bercuti dengan kawan-kawan. Dia ingatkan masing-masing nak tong-tong lah, duit sikit seorang. Apa duit minyak pun dia yang bayar, duit hotel pun dia yang bayar. Kata baik macam ni. Kalau macam ni baik tak payah bercuti, kata. Kalau macam ni baik tak payah bercuti. Ni contoh. Kalau kadang-kadang ada di kalangan kita ni suka ambil kesempatan atas orang. Suka nak ambil kesempatan di atas kesenangan orang lain. Sedangkan Rasulullah SAW, tuan-tuan, bila baginda nak berhijrah ke Madinah, dari Mekah tu, Abu Bakar offer, aku ada 2 unta, 2 tunggangan, tak apa kamu ambil salah satu. Rasulullah jawab apa? Bithaman, dengan bayaran. Rasulullah tak ambil free. Walaupun yang offer tu Abu Bakar, sahabat baik Nabi, offer Nabi, tak apa, aku ada 2 unta, kamu ambil satu. Nabi sebut bithaman, dengan bayaran, dengan harga. Aku ambil dengan bayaran, dengan harga. Itu tuan. Bukan kata okey senang. Rasulullah ni nak berhijrah pun usaha keluarkan duit sendiri. Beli bayar tunggangan Abu Bakar tu untuk berhijrah. Kata para ulama supaya Rasulullah buat begitu supaya pahala berhijrah tu ada juga untuk baginda Rasulullah SAW. Bukan orang lain dapat pahala semata-mata. Rasulullah goyang kaki je, tak nak. Rasul pun tak nak macam tu. Tapi kita kalau boleh goyang kaki lagi, kita nak goyang kaki ya. Ni lain. Baik. Kemudian muslihat iblis terhadap prajurit perang. Muslihat iblis terhadap mujahid perang. Ni tuan-tuan. Nak cerita yang pada kita berjuang. Yang tadi pergi haji pun iblis membelit usaha dia untuk menjadikan haji kita ni tak berpahala.
Ni berjuang, orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis belit juga lagi. Mana cerita ni, Iblis ni memang kerja dia. Dia tak pernah berehat nak menyesatkan kita. Kita pula yang berehat, relax kita. Iblis tak pernah berehat untuk menyesatkan kita. Walaupun kita melakukan satu ibadah yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi haji. Pergi haji ni ibadah yang paling besar dalam rukun Islam. Dia melibatkan pengorbanan jiwa, pengorbanan harta. Kalau berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah paling besar ni. Tapi Iblis tetap cuba membelit orang yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Iblis memperdayakan sekian banyak orang, lalu mereka pergi untuk berjihad dengan niat membanggakan diri dan riak, agar dia disebut-sebut sebagai prajurit perang. Atau boleh jadi agar dia disebut-sebut sebagai seorang pemberani. Atau mungkin dia bermaksud mencari harta rampasan. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niatnya. Ini kata Ibnul Jauzi. Bila kita keluar pergi berperang, maka kalau ada di kalangan kita berjuang dengan niat untuk berbangga-bangga, supaya orang kata kita ni berani, nak tunjuk-tunjuk ke orang, dia tu hebat, dia tu gagah perkasa, berani, hebat. Maka kalau kita keluar berjuang, berjihad dengan niat tersebut, maka sia-sia perjuangan kita ni. Jihad kita tu sia-sia. Dan benda ni Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki. Tengok dalam perenggan yang seterusnya daripada Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata ada seorang lelaki menemui Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang orang yang berperang kerana keberanian, berperang kerana sifat kesatria, dan berperang kerana riak? Manakah di antara perkara-perkara itu yang ada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Mana yang dikira berjuang pada jalan Allah? Rasulullah jawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Sesiapa yang berperang agar kalimah Allah menjadi yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, niatnya satu je. Kalau kita berjuang kerana Allah, nak meninggikan agama Allah, itulah dia berjuang pada jalan Allah. Tapi kalau kita berjuang kerana nak tunjuk kita ni berani, kita berjuang kerana macam tadi, kerana nak tunjuk sifat kesatria, nak tunjuk kita ni wira, jago, ataupun kita berperang kerana riak, kerana nak menunjuk-nunjuk kat orang. Tengok aku ni keluar berperang. Kau apa? Kau nak keluar berperang pun tak mampu. Nak tunjuk-nunjuk kat orang. Jadi semua tu bukan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pada jalan Allah ialah mereka yang berjuang kerana niat nak meninggikan kalimah Allah. Kalimah Allah ni bermaksud syariat Allah Subhanahu Wa Taala, syariat agama. Makna kalau kita berjuang kerana menegakkan syariat agama, ajaran agama, maka kita dikira berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita berjuang kerana pangkat semata-mata, kerana nama, kerana riak semata-mata, maka tak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi nak ceritanya berjuang pada jalan Allah dah, tapi tak dapat pahala. Dan itulah yang berlaku kepada seorang sahabat, seorang lelaki zaman Nabi dulu. Dia berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia luka, cedera parah dalam perang Uhud, tak silap. Kemudian dia bunuh diri. Lepas cedera yang parah yang teruk tu, dia tak tahan, dia bunuh diri. Jadi sahabat-sahabat Nabi tanya Nabi, macam mana dia ni? Dia ni dah berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat sebut lelaki ni sebelum dia bunuh diri, dia bagi tahu pada kaum dia. Bila dia balik dalam keadaan cedera parah tu, bila kaum dia puji dia, bagus kamu ni berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia jawab apa? Dia kata, aku ni pergi keluar berperang ni kerana nak jaga maruah kabilah kita. Aku keluar berperang ni nak jaga maruah kabilah kita ni. Kalau tidak nanti orang kata kabilah kita ni penakut. Jadi aku keluar berperang ni pasal nak jaga maruah kabilah kita ni daripada dimalukan. Tengok. Jadi akhirnya dia tak tahan, akhirnya dia bunuh diri. Maka Rasulullah SAW sebut dia dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ni tuan-tuan, ni bahaya ni. Bila niat tu awal-awal lagi salah. Niat tu awal-awal lagi salah, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala,
maka kesudahannya wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah, syurga tak dapat, tapi tempatnya dalam neraka, wal'iyadzubillah. Ni kita tak nak. Susah-susah susah-susah kita datang masjid, susah-susah kita datang belajar ilmu, susah-susah kita pergi berperang contohnya, tapi niat kita tak betul. Niat kita tak betul. Ni penting. Sebab itulah Imam Bukhari mulakan kitab hadis dia dengan innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi pun hadis 40, innamal a'malu binniyat. Jaga niat. Sesungguhnya amalan itu berdasarkan niat. Baik. Kemudian daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, janganlah kamu berkata fulan mati syahid atau fulan terbunuh sebagai syahid. Sesungguhnya seseorang itu berperang untuk mendapatkan harta rampasan, berperang agar namanya dikenang, dan berperang agar kedudukannya terpandang. Maka kita tak tahu niat dia apa. Nak bagi tahu Ibnu Mas'ud ni larang pengikut-pengikut orang-orang sahabat-sahabat dia, jangan kamu secara yakin bagi tahu dia ni untunglah mati syahid. Jangan. Ibnu Mas'ud larang. Sebab apa? Sebab Ibnu Mas'ud kata kita tak tahu dia berjuang tu atas niat apa. Kita tak tahu. Boleh jadi seseorang itu berperang untuk mendapatkan harta rampasan. Mana rupanya dia keluar berperang ni pasal nak dapat duit, nak dapat harta rampasan je. Berjuang selama ni rupanya nak dapat jawatan dalam politik, contohnya. Ataupun dia berperang kerana agar namanya disebut-sebut, dikenang. Rupanya dia berperang ni supaya orang sebut-sebut nama dia ni sebagai seorang yang berani, seorang wira yang berani. Ataupun dia berperang agar kedudukannya terpandang, supaya tinggi kedudukannya di sisi masyarakat. Dia ni pernah mengikuti perang sekian. Dia ni veteran perang sekian. Ni tuan-tuan, ni termasuk dalam beritan tipu daya iblis. Jangan. Habis tu macam mana ustaz? Boleh tak kita sebut orang ni mati syahid? Sebagai ulama kata, nak selamatnya dia ni mati syahid insya-Allah. Kena ada perkataan insya-Allah. Mudah-mudahan. Dia ni mati syahid insya-Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita doa begitu. Jangan kita kata dia ni confirm mati syahid. Jangan. Sebab kita tak tahu dia berjuang tu atas niat apa. Kita tak tahu dia mati, dia berjuang tu atas niat apa. Jadi jangan kita la lil jazmi na'am lir raja. Ni kata para ulama. La lil jazmi, tidak untuk yakin. Jangan kita yakin sungguh dia ni mati syahid, confirm mati syahid, masuk syurga. Na'am lir raja, ya untuk harapan. Ya, kita harapkan. Kita harapkan dia ni mati syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Macam tu je. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah 3 golongan. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ni ada hadis Nabi SAW, panjang. Nanti tuan-tuan puan-puan boleh baca sendirilah. Panjang muka surat ni dan muka surat seterusnya, cerita berkenaan dengan 3 golongan ini. Yang pertama diadili ataupun dihisab pada hari kiamat. Ada riwayat sebut bila hari kiamat kelak, Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan syafaat al-uzma, syafaat yang paling besar, untuk dimulakan penghisaban. Bila mana manusia ni tunggu bilalah nak hisab, bilalah penghisaban akan bermula, tuan-tuan. Akhirnya mereka berjumpa Nabi Adam. Nabi Adam tak berani nak minta syafaat supaya dimulakan hisab. Sebab apa? Sebab Nabi Adam teringat dia pernah makan daripada buah larangan, pokok larangan. Dia teringat dengan sebab dah satu dosa, tuan-tuan. Bayangkan umat ni yang berjuta-juta ni pada hari kiamat kelak jumpa Nabi Adam, ya wahai Adam, kamu ni bapa kepada manusia, pergilah minta syafaat kepada Tuhan supaya hisab dimulakan, supaya kita ni diadili secepat mungkin. Mana tak tahan dah daripada mahsyar ni. Tapi Nabi Adam tak berani. Disebab apa? Innallaha ghadibal yawma ghadaban. Sesungguhnya pada hari ini Allah telah marah dengan satu kemarahan. Lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu mithlah. Tak pernah Allah marah macam ni, sebelum dan selepas tak pernah Allah marah macam ni. Jadi apa tu Nabi Allah kata apa? Aku pernah dulu makan daripada pokok larangan, jadi aku takut, bimbang. Satu dosa, satu kesilapan, menyebabkan dia rasa tak berani nak minta syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat manusia jumpa Nabi Nuh, tuan-tuan. Nabi Nuh pun tak berani. Pasal apa? Pasal aku pernah berdoa untuk anak aku yang kafir.
Doa supaya anak aku yang kafir tak beriman tu diselamatkan. Sehingga Allah tegur dalam Quran, ya Nuh innahu laisa min ahlik, wahai Nuh, dia bukan lagi ahli keluarga kamu. Salah doa, salah doa. Tak berani Nabi Nuh nak jumpa Allah Subhanahu wa taala minta syafaat. Jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku pun tak berani. Pasal apa? Pasal aku pernah menipu 3 kali. Nabi Ibrahim kata, aku dalam hidup aku pernah tipu 3 kali. Dalam seumur hidup dia menipu 3 kali. Kita seumur hidup kita tipu berapa kali? Para suami tipu isteri berapa kali? Nak cerita Nabi Ibrahim 3 kali menipu seumur hidup. Tu pun dia tipu tu kerana dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tipu untuk diri dia. Bila kaum dia ajak keluar pergi parti dekat luar, mana pesta agama dekat luar daripada kota dia. Jawab apa? Inni saqim, aku sakit, aku tak sihat. Nabi Ibrahim jawab kepada kaum dia, aku tak sihat, tak dapat nak keluar. Tak sihat, maksudnya aku tak sihat dari sudut aku ni sakit tengok korang ni sembah berhala. Tak sihat. Tapi dia awak tak sihat. Tu dia kata yang pertama. Yang kedua dia kata bila mana kaum tu balik tengok berhala dah kena hancur. Jadi mereka tanya Nabi Ibrahim, siapa yang buat? Nabi yang kata, tanya yang besar, berhala yang besar. Dia tanya dia. Tu dia anggap tipu yang kedua. Tengok tuan-tuan. Yang ketiga, bila mana dia pergi ke Mesir bersama isteri Sarah. Jadi mata-mata spy Fir'aun ni tanya dia, ni perempuan yang bersama dengan kamu ni siapa? Jadi Fir'aun ni bagi arahan dah. Kalau dia jawab suami, bunuh. Kalau jawab adik-beradik, tak apa, benarkan. Maka Ibrahim AS jawab, ni adik-beradik, ukhti, saudara perempuan aku. Walhal tu isteri dia. Tapi jawapan Nabi Ibrahim ni kata para ulama, kerana yang pertama kerana dia nak melindungi diri dia. Yang kedua kerana jawapan dia ni bukanlah menipu secara total. Sebab kita semua ni memang adik-beradik daripada Nabi Adam. Kita semua ni memang adik-beradik daripada Nabi Adam. Jadi bila Nabi Ibrahim jawab, ni saudara perempuan aku. Jadi Nabi Ibrahim selamat daripada dibunuh oleh mata-mata spy Fir'aun tu. Tapi Nabi Ibrahim kata tu 3 kali. Seumur hidup aku menipu 3 kali tu. Tak berani lah tuan-tuan nak minta syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad yang minta syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimulakan penghisaban. Bila dimulakan penghisaban, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, ada hadis Nabi sebut, umat aku ni yang paling awal dihisab 3 golongan. Ni dah 3 golongan siapa? Iaitulah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian siapa? Umat aku ni, di kalangan umat aku yang banyak bersedekah. Ni mula hisab dulu. Kemudian yang ketiga, orang yang berjuang pada jalan Allah. Umat aku yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 golongan daripada kalangan umat aku ni yang dihisab dulu, kata Nabi. Dan dalam hadis ni, orang yang berjuang pada jalan Allah ni sebut apa? Mereka kata, aku berjuang pada jalan-Mu ya Allah. Aku berperang kerana Engkau sehingga aku terbunuh. Lalu Allah berfirman, di muka surat 221, pada orang itu menjawab, aku berperang kerana Engkau hingga aku terbunuh. Allah berfirman, engkau berbohong, kadzab, kamu berdusta, kamu berbohong. Tetapi engkau berperang agar dikatakan engkau seorang pemberani. Dan memang begitulah yang dikatakan orang-orang terhadap kamu. Betul. Kamu dulu keluar berperang supaya orang kata kamu ni berani. Mana bila habis perang tu memang orang kata kamu ni berani. Lalu turun perintah agar wajahnya ditelungkupkan lalu dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ni tuan-tuan. Dia berjuang, rupa-rupanya selama ni berjuang berpuluh-puluh tahun. Rupanya bukan nak menegakkan agama, tapi nak mendapat nama. Ni wal'iyadzubillah. Jadi di akhirat kelak Allah buka pekung pembohongan kita ni. Aku ni berjuang, aku mati kerana berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya mati kerana nak mencari nama. Wal'iyadzubillah. Jadi orang macam ni ditelungkupkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, kalau kita fikir
Patutnya 3 yang terawal dihisap ni, dia dah masuk syurga dulu. Pasal dia selesai hisap dulu. Tapi dia masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu. Wal'iyadzubillah. Kerana niat. Kerana niat yang tak betul. Wal'iyadzubillah. Baik. Tajuk yang seterusnya, muslihat iblis dalam masalah harta rampasan. Muka surat 222. Muka surat 222. Iblis memperdayakan seorang mujahid, seorang pejuang, tatkala mendapatkan harta rampasan, boleh jadi dia mengambil apa yang semestinya dia tidak boleh mengambil, sehingga dia berpendapat bahawa harta benda orang-orang kafir adalah mubah bagi siapa pun yang berhak mengambilnya. Dia tidak tahu bahawa dendam itu merupakan kederhakaan. Ni tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ni berlaku zaman kita ni. Zaman kita ni, kita melihat harta orang kafir tu harus untuk kita ambil. Oh tak apa, kita rampas harta dia, dia kafir, tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan, ini termasuk dalam beritan tipu daya iblis. Dia kafir ke, dia tak kafir ke, harta dia tak boleh siapa-siapa pun ambil, melainkan dengan haknya. Dengan haknya. Tak boleh kita pandai-pandai ambil. Di dalam keadaan macam ni, dia berperang, berjuang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia sewenang-wenangnya berpendapat bahawa harta benda orang-orang kafir adalah mubah, harus bagi siapa pun untuk mengambil. Jadi dia pun ambil je. Dia lawan orang kafir ni mati, dia pun main ambil je harta orang kafir ni. Ni bukan begitu. Dalam Islam, kalau kita berperang berjuang pada Allah Subhanahu Wa Taala, harta-harta yang terkumpul selepas musuh kalah ni perlu dikumpulkan, kemudian dibahagikan oleh pemimpin pasukan tentera, oleh pemimpin. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad bagikan ikut pecahan ghanimah, pembahagian ghanimah. 1/5 bagi 5, 1/5 untuk siapa, 1/5 untuk siapa dan sebagainya. Itu ada pembahagian dia. Jadi kita tak boleh main-main ambil. Aku yang bunuh dia, aku boleh ambil suka hati. Tak, bukan. Bukan begitu dalam Islam. Dia tidak tahu bahawa dendam itu merupakan kederhakaan. Dia tak tahu bahawa dendam itu merupakan kemaksiatan. Ini tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kita ambil harta orang kerana dendam, kerana tak puas hati, marah kerana orang, maka kita ambil itu dalam keadaan kita buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sedar. Ini tuan-tuan. Apatah lagi zaman kita ni tuan-tuan, sedihnya kadang-kadang bila lori bawa barang aksiden dekat highway, aksiden kat tepi jalan, lori terbalik. Kita bukan nak selamatkan lori itu, kita ambil barang dalam lori itu. Hilang barang. Hilang barang dalam lori itu. Kesian. Lori itu, driver lori itu, dia dah lah aksiden, ditimpa musibah. Barang lori dia pula hilang. Dia pula nak kena ganti. Ada kes pemandu lori itu kena ganti barang-barang tu. Syarikat suruh dia ganti. Kesian member. Dah lah member aksiden, kena bayar pula barang-barang yang hilang tu. Lori yang aksiden pun dia pula kena bayar ganti. Kalau dia memandu, sebab kalau aksiden tu berlaku kerana kecuaian dia pula kena potong gaji pasal nak baiki lori tu. Contoh. Barang-barang kena bawa, yang dia bawa tu pun dah hilang. Siapa yang ambil? Kita yang ambil ni. Dia tu, kita tak ada hak pun untuk ambil barang orang. Tambah-tambah orang tu ditimpa musibah, kita sewenang-wenangnya pergi rampas, ambil harta barang-barang dia ni. Tambah-tambah, dia ni syarikat bukan Islam ni, boleh ambil. Bukan. Syarikat bukan Islam pun tak boleh ambil. Bukan hak kita untuk kita ambil harta tersebut. Jangan. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ini termasuk beritan tipu daya iblis. Baik. Dalam As-Sahihain disebutkan, dalam dua kitab sahih disebutkan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar. Ni Rasulullah pergi berperang dengan Yahudi Khaybar ni, lalu Allah memberikan kemenangan pada kami. Saat itu kami tidak mendapatkan harta rampasan berupa emas dan mata wang, tetapi berupa barang-barang perabot, makanan dan kain. Kemudian kami pergi ke arah lembah. Ada seorang hamba sahaya yang juga ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami singgah di suatu tempat. Hamba sahaya itu bangkit dan memisahkan diri sehingga dia terkena anak panah dari musuh hingga meninggal dunia.
Kami berkata, selamat atas dirinya yang mati syahid, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, sama sekali tidak. Demi yang diri Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya baju tebalnya berubah menjadi api yang membakarnya, kerana dia mengambil baju tebal itu dari harta rampasan Khaybar, padahal itu bukan merupakan bahagiannya. Maka orang-orang menjadi ketakutan. Ada seorang yang datang sambil membawa satu ataupun dua tali slipper, seraya berkata, aku mendapatkannya pada waktu perang Khaybar. Rasulullah SAW bersabda, ini adalah tali slipper daripada api neraka. Ceritanya, bila mana Rasulullah berjaya menang dalam perang Khaybar, maka harta-harta rampasan daripada perang Khaybar ni disebut oleh Abu Hurairah ni ada yang berupa perabot, makanan dan kain dan sebagainya. Jadi ada di kalangan tentera Nabi ni ambil senyap-senyap, ambil senyap-senyap, tak masuk dalam harta rampasan perang, ambil masuk dalam poket sendiri. Ataupun yang macam ni kes ni, ambil baju tu dia pakai untuk dia. Kemudian dia bila selesai peperangan tu, Nabi SAW bergerak ke arah satu lembah, berkhemah di situ. Dan budak ni, hamba ni mengasingkan diri daripada kumpulan tentera Nabi, kemudian mati kena anak panah. Dari riwayat sebut mati, tiba-tiba datang panah musuh mati. Bila dia mati, sahabat-sahabat Nabi kata, oh selamat dia, tahniah lah, selamat dah dia masuk syurga, mati syahid. Tiba-tiba Nabi jawab, tak. Nabi jawab kata, sama sekali tidak. Nabi sebut apa? Baju tebal yang dia ambil, yang dia pakai daripada perang Khaybar, harta rampasan Khaybar tu menyala-nyala api kepada dia. Ni tuan-tuan, mana baju yang dia ambil secara senyap-senyap daripada hak yang bukan hak dia ni, menjadi bahan bakarnya dalam neraka kelak. Wal'ayyadzubillah. Nak cerita ya tuan-tuan, bila Nabi cerita begitu, maka adalah 2-3 orang bawa, ni slipper kami ambil. Ni slipper yang kami ambil daripada hasil rampasan perang dulu, sebelum ni. Nak cerita ya tuan-tuan, harta-harta yang kita ambil yang bukan hak milik kita ni menjadi bahan bakar kita dalam neraka. Wal'ayyadzubillah. Sebagai ulama sebut, ni termasuklah harta-harta awam yang kita ambil dekat pejabat. Harta-harta awam yang kita ambil dekat pejabat yang bukan hak kita, kita guna sewenang-wenangnya, maka boleh menjadi bahan bakar kita dalam neraka kelak. Wal'ayyadzubillah. Ini sebab tu hati-hati tuan-tuan. Ambil duit orang, ambil harta orang, kalau kita kerja bertempat kerajaan, harta awam dan sebagainya, jangan sesuka hati guna harta awam ni. Harta rampasan perang ni pun kira harta awam lah. Mana akan dikumpulkan baru dibahagikan. Kita ni ambil dulu harta tu. Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan pemuda rahmat sekalian. Jangan. Kadang-kadang kat pejabat tu kita bukan urusan pejabat, tapi urusan anak kita nak masuk sekolah. Kita pun guna kertas pejabat, guna perintah pejabat, print borang untuk anak kita masuk sekolah. Contohnya. Padahal kerja tu tak ada kena-mengena dengan kerja pejabat. Macam mana agaknya? Kalau kita bayar balik tak apa. Kalau kita minta izin dengan bos, ataupun kita bayar balik duit kertas dan sebagainya, tak apalah. Ni kita main guna senyap-senyap. Guna senyap-senyap untuk kepentingan peribadi kita. Ni termasuklah dalam hadis ni. Ni tuan-tuan pemuda rahmat sekalian, ini bahaya. Ni bahaya. Hati-hati tuan-tuan pemuda rahmat sekalian. Jangan kita guna harta yang bukan hak milik kita ni untuk kepentingan peribadi kita. Jangan. Baik, waktu pun dah menunjukkan 9.44. 9.44. Kita berhenti setakat tu saja. Tadi ada ustaz minta buat tahlil doa selamat sikit, tahlil sikit. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أفضل الصلاة أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
rasulullah kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Innal ladzina amanu wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Baik, sama-sama kita doakan kesejahteraan untuk yang pertamanya kesejahteraan arwah Haji Muhammad bin Haji Qadir, Hajjah Minah binti Durashid. Kemudian kita doa untuk keselamatan anak-anak generasi kita yang sedang belajar di perantauan. Semoga dipermudahkan mencapai kejayaan dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita doakan anak-anak generasi kita yang bakal menduduki pemeriksaan awal. Anak-anak kita lapisan-lapisan generasi selepas kita ni, kita doakan mereka menghadapi pemeriksaan awam dengan jayanya. Kemudian kita doakan kesejahteraan dan keafiatan pada para jemaah yang sedang diuji dengan kesembuhan. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan kepada ujian kesihatan yang mereka hadapi. Kemudian yang kelima, kita mohon dikuatkan semangat para jemaah yang baru diuji dengan musibah banjir. Kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni mudah dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, seterusnya mencari-cari ilmu agama untuk kehidupan kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma hallalnahu min la ilaha illallah wa ma astaghfarnahu wa ma qulnahu min ya Allah hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى من اجتمعنا هاهنا بسببهم وخصوصا إلى روح محمد بن حج عبد القادر وروح حجة منة بنت رشيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وثبتهم من قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا وصب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زالنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أبناءنا اللهم احفظهم اللهم أعنهم في حياتهم اللهم سددهم اللهم أعنهم على ما يرضيك
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Oh, datang ya.